Sini. Tak tanya Tuan Pengerusi. Pengerusi tak cakap tu tak apalah, kita terus saja. Yang berhormat Datuk Pengerusi, terima kasih kerana memberi peluang saya turut sama mengemukakan pandangan bagi Kementerian Kesihatan. Saya ingin memulakan dengan merujuk kepada program 7 keselamatan dan kualiti makanan dalam aktiviti 4 industri komunikasi dan kepenggunaan, yang mana disebut di dalam meningkatkan promosi kesihatan makanan ini akan dicadangkan 2012 sebanyak 10 kempen keselamatan makanan. Saya rasa ini adalah cukup baik berbanding dengan 5 yang dianggarkan tahun ini dan hanya 1 yang berlaku pada tahun 2010. Dan saya nak mainkan ini dengan perkara 08000 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia yang diperuntukkan 10 juta untuk melaksanakan kempen promosi kesihatan ini. Kita baru dengar Malaysia dapat satu lagi anugerah, iaitu kadar obesiti yang yang antara tertinggi, ya, yang mana benda ini yang kita tak nak dengar, ya. Malaysia walaupun obesiti, peningkatan jumlah obesiti ini menggambarkan kita sudah menjadi sebuah negara yang affluent, tetapi kesannya cukup tidak baik sehingga mengurangkan tahap kesihatan rakyat kita. Jadi saya tidak pasti, ya, kenapa jumlah yang diminta berkurangan daripada tahun 2011, ya, hanya 10 juta. Saya tahu jawapannya ialah bukan yang diminta, yang diperuntukkan. Yang diminta saya tahu jauh lebih besar. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah Kementerian Kesihatan seharusnya mengambil ini sebagai suatu keutamaan, kerana keadaan aktiviti preventif ini memerlukan daya tahan. Dia perlu berterusan. Kerana kempen ini kadang-kadang menjadi program one off yang tidak dapat diteruskan. Oleh demikian saya nak mencadangkan supaya dipertimbangkan semula jumlah ini dan diperbesarkan dengan memasukkan lagi geran-geran yang lebih banyak. Kalau kementerian tidak berupaya ataupun merasa perlu untuk melibatkan badan-badan kerajaan dan juga persatuan-persatuan pengguna, maka inilah tempatnya kita libatkan akar umbi rakyat dalam kempen-kempen yang lebih berkesan, lebih meluas, kerana kesannya apabila dilakukan oleh kumpulan akar umbi saya yakin akan mempunyai kesan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak menyebut mengenai perkara 032900 dalam Bil 42, iaitu perubatan transfusi darah. Ya, satu aktiviti yang sangat penting di dalam rawatan perubatan. Baru-baru ini kita ada mendengar kes seorang wanita, kalau tidak silap saya, di Teluk Intan yang didiagnos positif kepada HIV, yang dikatakan berpunca daripada ataupun dikesan semasa melakukan dialisis. Ya, saya khawatir ianya bukan dari dialisis. Ya, proses pergi kepada proses dialisis ini yang dapat mengesahkan beliau ini dijangkiti. Ya, sedangkan puncanya ialah sebelum daripada tersebut, dan saya dimaklumkan kemungkinan besar bermula daripada transfusi darah yang diterima oleh pesakit demikian sebelumnya. Jadi kalau ini berlaku, saya amat risau sama ada proses saringan kepada darah-darah yang dikutip melalui derma-derma dan juga darah yang nak ditransfuskan ini benar-benar telah menjalani satu proses pengesanan, ya, bahan-bahan asing dan juga organisma asing ini. Ya, silakan. Juga pada waktu yang lebih kurang sama, ada satu kes di Pulau Pinang bahawa dia dimasukkan blood type yang tidak sama. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Sebagai doktor boleh jelaskah? Adakah ini senang berlakunya atau satu macam mana dia boleh berlaku? Terima kasih. Terima kasih Dr. Tajam. Dalam konteks perubatan di Malaysia ini, yang kita dimaklumkan dengan kecanggihan dan juga
seriusnya kita mengambil pendekatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, maka ianya masih boleh berlaku. Kemungkinan ada kesilapan manusia, tetapi yang saya ragui sama ada kita mempunyai keupayaan dan kecanggihan yang diperlukan, ya, untuk mengesan ini di dalam semua darah yang nak ditransfuskan. Saya ingin bertanyakan, ini satu kes isolated yang kita dengar, dan mungkin kementerian pun akan berkata ini isolated case, tetapi apakah sebenarnya ini isolated case atau ada banyak kes-kes lain yang berlaku? Kalau bukan HIV, mungkin jangkitan hepatitis B ataupun C, ataupun seperti yang dibangkitkan oleh Bukit Mentajam tadi, incompatible transfusion ini. Kerana saya dimaklumkan di Johor ada sekumpulan kaki tangan kita di hospital kita yang dijangkiti oleh hepatitis C, satu kawasan atau satu area kerja mereka, ya, yang boleh jangkiti. Ini bermakna perkara ini berlaku di dalam sistem penyaringan darah kita. Jadi saya nak tahukan maklumat yang sebenar, jumlahnya, ya, jenis-jenis jangkitan yang didapati, ya. Mungkin semasa dialisis, oleh kerana dialisis ini memerlukan satu saringan yang baik sebelum dilakukannya, kita boleh mengesan, tapi mengesan ini umpama one day too late lah, ya. Kita tak nak ini berlaku terhadap pesakit kita. Dan ini saya rasa sangat kritikal, kerana kalau ianya tidak ditangani, ianya boleh menjejaskan keseluruhan imej perkhidmatan darah di Kementerian Kesihatan. Yang seterusnya, Datuk Pengerusi, mengenai 070100 pengurusan keselamatan dan kualiti makanan, ya, juga saya nak sebut sini, kita telah mendedahkan beberapa pelanggaran food regulation dengan izin, ya, daripada kedai-kedai satu Malaysia ini, ya. Ada yang ditolak begitu saja, ada yang diakui berlaku. Ini termasuk isu kandungan yang tidak menepati tahap minima, di mana sepatutnya ada tahap minima, ataupun yang melebihi tahap minima sepatutnya tidak lebih, ya. Banyak, kita ada senarai-senarai yang telah disediakan. Dan juga labeling yang dengan izin misleading, ya. Kerana ada bahan-bahan itu tidak langsung terkandung, ya, di dalam ataupun tidak dilabelkan terkandung dalam bahan-bahan yang sepatutnya bahan-bahan ini sepatutnya ada, ingredient ini patut ada di dalam makanan-makanan tersebut, seperti susu yang dibandingkan antara satu jenama dengan Nespresso, ya, yang dikatakan ataupun yang didapati tidak menepati labeling ini, dan banyak lagi. Dan kita boleh menyerahkan kepada Kementerian Kesihatan perkara ini. Yang saya nak timbulkan, ini diusahakan secara inisiatif kita, kerana kita nak memastikan kempen ini tidak tersasar oleh kerana nakkan harga yang murah, ya, maka ada perkara yang tidak menepati syarat-syaratnya, ya. Jadi inisiatif ini bukan boleh kita buat selalu, dia melibatkan tenaga dan sebagainya. Jadi di mana Kementerian Kesihatan di sini? How proaktif, dengan izin, Kementerian Kesihatan dalam menangani isu pemakanan ini? Kalau tidak didedahkan ini, mungkin kita ingat perkara ini sudah memang dilaksanakan oleh pihak berwajib, iaitu Kementerian Kesihatan. Tapi bila kita dedahkan begini, seolah-olah ada kelonggaran dalam effort kita. Jadi saya nak minta Kementerian Kesihatan supaya menjelaskan kedudukan perkara tersebut. Sila. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak sambung sikit mengenai isu susu bagi kanak-kanak kecil yang tidak mempunyai khasiat-khasiat yang kadar minimal yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan petang ini kita mendapat tahu bahawa Kedai Rakyat Satu Malaysia telah pun menarik balik susu yang telah pun ada dalam kedai-kedai mereka. Kita rasa perkara ini amat membimbangkan, kerana kalau susu ini diminum oleh kanak-kanak kecil, ia tidak mempunyai kalsium yang mencukupi, besi yang mencukupi, tak ada vitamin seperti vitamin D, vitamin C, B1, B2, B6, folic acid, B12, K1, He, semua tak ada, dan lain-lain perkara. So kita nak tanya sama ada pihak kementerian akan
memastikan supaya Kedai Rakyat Satu Malaysia akan membuat satu pengumuman terbuka, sesiapa yang telah pun membeli susu ini sila pulangkan kepada kedai dan full refund akan diberikan oleh kedai kepada sesiapa yang telah pun membeli susu ini. Saya rasa perkara ini penting dan saya sama ada Kuala Krai setuju. Tok Menerusi PJ Utara, saya nak memanjangkan soalan yang berhormat itu kepada Kementerian Kesihatan supaya diberikan penjelasan dan kalau boleh diterima cadangan PJ Utara itu supaya diambil tindakan mengganti rugi pihak-pihak yang mungkin telah teraniaya akibat daripada pelabelan ataupun penyediaan bahan-bahan yang tidak setaraf dengan kandungan seperti yang diwar-warkan. Betul yang betul. Satu yang saya nak tanya kepada Kementerian Kesihatan, sama ada dalam dasar baru ke atau dalam atau dalam bajet untuk kesihatan ataupun untuk perubatan, Klinik Satu Malaysia di mana kita letakkan keperluan ini sama ada dimasukkan di dalam program kesihatan awam atau rawatan perubatan, dan berapa jumlah khusus dan berapa lagi Klinik Satu Malaysia ini yang akan dibangunkan ya secara tepatnya dalam tahun hadapan, dan apakah program Klinik Satu Malaysia ini akan ditambah luaskan sehingga ke peringkat seluruh negara, seluruh bandar, kerana kita maklum Klinik Satu Malaysia ini tumpuannya lah kawasan urban dan semi urban ya. Kalau ini berlaku, apakah kita sudah mengakui bahawa tumpuan kita di kesihatan luar bandar sudah sampai kepada tahap kita berbalik kepada sistem kesihatan di bandar yang pada satu ketika kementerian sendiri sudah mengiktiraf bahawa perkhidmatan perubatan dan kesihatan di bandar ini sudah cukup lengkap dan kita tumpu kepada luar bandar. Itu yang saya nak tanyakan. Yang ya sila. Ya, Yang Hormat ada 1 minit lagi, Yang Hormat. 1 minit ya. Ya, sila. Sikit. Klinik Satu Malaysia tu. Terima kasih Yang Berhormat Menerusi. Ini berkenaan dengan Klinik Satu Malaysia. Kita tahu bahawa Klinik Satu Malaysia masih tidak dianggotai oleh doktor perubatan, dan bilakah kementerian akan laksanakan untuk mendapatkan doktor di Klinik Satu Malaysia? Sekian. Terima kasih Gopeng. Saya perpanjangkan soalan Gopeng kepada Menteri untuk dijawab. Yang akhirnya Datuk Menerusi, kita dapat laporan daripada Hulu Terengganu mengenai jangkitan hepatitis A kalau saya tak silap kepada beberapa kampung di sana, dan ini juga suatu perkara yang saya rasa akan menimbulkan di peringkat antarabangsa suatu alert yang tidak mengembirakan negara kita. Kita dalam program BAKAS ini hanya disediakan 1.9 juta saja. Ya, mungkin program bekalan air ini tidak ada kaitan dengan BAKAS, tetapi kita tidak nak urusan bekalan air ini diperingankan dengan peruntukan yang kecil sehingga kes-kes di mana bekalan air di luar bandar sana masih memerlukan BAKAS ini tidak dapat dilayani. Jadi saya khawatir jumlah ini terlalu kecil, dan my parting words Datuk Menerusi, Hospital Kuala Krai ini saya tak jemulah. Jangan sampai tadi kata Sultan Kedah ada bangkit pendang dengan Bandar Baru, janganlah sebab sampai Sultan Kelantan pula bangkitkan tentang hospital baru Kuala Krai. Agak-agak bila. Terima kasih Datuk Menerusi.